Mungkin draft dekat SmackDown kali ni rasa pendek sebab SmackDown 2 jam je. Mungkin kita akan dapat tengok draft yang lebih panjang sebab Raw 3 jam. Drew McIntyre ada dalam draft kali ni. Aku ingatkan diorang takkan umum Drew. Adakah diorang berjaya influence Drew McIntyre untuk renew kontrak dengan WWE? Aku rasa ya. Video kali ni, jom kita recap apa yang berlaku dekat SmackDown dan juga draft hari yang pertama. Kalau korang masih lagi belum follow aku punya TikTok, YouTube channel yang satu lagi, Instagram, Twitter, semua link tu ada dekat ruangan description kat bawah. Dan untuk keputusan penuh draft hari yang pertama, aku ada up dekat IG aku yang pasal wrestling, iaitu Berita WWE 2.0. Link Instagram wrestling aku tu pun ada dekat ruangan description kat bawah. Tanpa buang masa, dan kita mulakan. Panjang ni, macam banyak nak komplain je. Tapi itulah, mungkin aku je yang rasa benda ni. Kalau korang tak rasa atau korang rasa draft kali ni tak banyak nak komplain, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Aku akan cerita kira macam flow daripada mula aku tengok tu sampai habis apa yang aku rasa masa itulah. So, kita mulakan dengan Triple H keluar. Lah dia yang buat draft. Time tu aku dah kecewa dah sebab tak ada GM. Macam video aku yang lepas, aku seriously rasa brand split dan juga draft ni perlukan general manager. Kalau tak, siapa yang nak lead? Dan GM ni sebenarnya lebih sihat kalau kau nak hidupkan suasana bukan hari raya, brand split. Tapi ada satu ayat Triple H ni, dia kata dia macam strict sikit kalau bab rules ni kan. Aku tak tahulah yang tu dia perli Vince McMahon ke, ataupun dia perli diri dia sendiri masa zaman dia dekat DS. Semua rules nak langgar. Triple H ada cakap juga masa dia nak buat draft tu lah, SmackDown select. Bukan nak kata SmackDown ni select-select, tak. Memang dia orang kena select. Tapi, siapa SmackDown yang select tu? Adakah Fox? Adakah ada GM di belakang tabir? SmackDown ada eksekutif dia sendiri? Siapa? Dia hanya kata SmackDown. Kita tahu SmackDown tu hanyalah nama. So, adakah nama SmackDown tu yang pilih? Aku tertanya kenapa diusul tak disekalikan dalam kumpulan Bloodline. Ini kira macam planning belakang-belakang je lah. Sebab bukan apa, aku risau membazir spot. Kalau lah dia pergi ke SmackDown juga, baik dia sekalikan ni je. Diusus dengan Roman dan juga Solo. Spot tu boleh bagi dekat orang lain yang tak terdraft. Roman dan juga Solo pergi ke SmackDown. So ini tandanya WWE Undisputed Universal Champion akan duduk dekat SmackDown lah. So the new World Heavyweight Champion yang Triple H baru reveal hari tu dekat Raw, yang tu akan pergi ke Raw. Bianca Belair didraftkan ke SmackDown. Aku tak tahu kenapa, aku rasa nampak fresh draft yang ni. Dan aku yakinlah nanti Rhea Ripley akan didraftkan ke Raw. Tak ada backstage reaction daripada someone yang dah didraftkan kecuali yang dekat NXT saja. Aku rasa lebih hidup suasana draft ni kalau kita nampak superstar Raw dan juga SmackDown ni react bila diorang kena draft. Tapi ni dah macam total reset punya draft. Aku faham jugalah kenapa kalau diorang tak nak buat benda tu. Time Jimmy Uso cakap 2023 baby, cuba korang dengar balik. Lain macam bunyi baby dia tu. Dah macam bunyi nama Butch masih lagi Butch. Hari tu ada news kata nak tukar ke Pete Dunne. Bila? And then komentator Doki On mention yang diusus dengan Roman dan juga Solo ni tak disekalikan dalam draft tu. Tak payahlah nak besar-besarkan hal tu. Sebab apa? Sebab diorang duduk dalam mangkuk ataupun pot yang berbeza. Diorang akan didraftkan ke Raw. Pasal tu diorang tak sekali dengan Roman dan juga Solo. Kalau korang nak kata, tadi bukan aku pertikaikan ke? Aku pertikaikan planning belakang, bukan story masa draft tu berlaku. Aku ingatkan Triple H akan umum sampai ke sudah, tapi bagi aku genius jugalah untuk nak menggunakan Hall of Famer yang ada announce draft siapa yang pergi ke Raw dan juga SmackDown. At least kau pakailah Hall of Famer yang kau dah angkat tu. Dan special presenter yang bagi aku paling special, Rob Van Dam lah. Dah lama tak nampak dia dekat kaca TV WWE. Imperium pergi ke Raw, maksudnya Gunther ke Raw. Jadi Intercontinental Champion tu pergi ke Raw. So, kita dah boleh assume yang Austin Theory akan pindah ke SmackDown dekat draft hari Selasa nanti. Waktu Malaysia Selasa. Serius lah, Street Profits ni diutamakan daripada Edge dan juga Intercontinental Champion. Bagi aku elok lah diorang pergi ke SmackDown. Dah tak ada benda sangat dah untuk diorang buat dekat Raw tu. Tapi atas sangat diorang duduk tu. Patut Edge dengan Gunther ataupun Imperium lagi atas lah. Dan Edge
kembali ke rumah dia, iaitu SmackDown. Aku rasa okey lah untuk dia punya one good last run untuk dia pergi ke SmackDown. Segala benda yang dia dah buat kat Raw hari tu dah kira okey. Sekarang kita tengok apa yang dia boleh buat dekat SmackDown pula. Drew McIntyre ada dalam draft kali ni. Aku ingatkan dia orang takkan umum Drew macam akan totally hilang daripada radar. Adakah dia orang berjaya influence Drew McIntyre untuk renew kontrak dengan WWE? Aku rasa ya. Tapi kita tunggu dan lihatlah macam mana. Kalau tak, membazir spot. Masa Zelina Vega dah menang, kalahkan Sonya Deville. Time dia tengah celebrate tu, datang Rhea Ripley buat dropkick kot kat belakang dia. Bapak ah. Rhea Ripley buat dropkick, lepas tu berdiri macam tu. Oi, nampak solid weh. Tapi nampak solid-solid tu pun lah kena gak DDT dengan Zelina Vega. Minah tu ada six pack kot. Mula-mula aku happy yang WWE tak lupakan DOC. Dah nampak lah kenapa. Rupanya AJ Styles is back. Happy aku tengok. Walaupun AJ bukanlah like number one favourite superstar aku, tapi still good. Sebab hari tu ada news yang mungkin dia akan berehat lama lagi lepas dia punya kaki patah. But then itulah, dia buat phenomenal forearm. Cumanya yang sedih kat sini, yang jadi mangsa lauk DOC ni Viking Raiders. Aku expect tim lain lah. At least Humberto dengan Angel Garza ke. Rosak Viking Raiders. Dan aku rasa DOC ni tak payah nak risau sangat lah lepas ni, since Triple H dah in charge. Sebabnya daripada dulu dengannya Triple H gemar akan Luke Gallows dan juga Carl Anderson. Pasal tu hari tu diorang datang balik lepas Triple H dah take over kreatif. Tapi kalau tiba-tiba Vince in charge balik, boleh katalah Luke Gallows dan Carl Anderson tu bye-bye atau dikomedikan. Air lemonade apa benda tah duk sponsor SmackDown kali ni. Tapi masa diorang cerita, komentator cerita pasal sponsor lemonade tu, grafik lemonade tu tak keluar kat kaca TV. Production, come on. Tengok macam channel Hazwan Shah Wrestling ni. Video kali ni disponsor oleh Everado Design. Kan nampak tu Everado Design. Tapi serius, video kali ni dibawakan oleh Everado Design. Kalau korang cari jersey full sublimation nak buat untuk tim futsal korang ke, bola ke, e-sport ke, persatuan ke, kejiranan ke, family day ke, korang boleh Roger Everado Design. Korang boleh custom design jersey full sublimation ni sampai korang puas hati. Merchandise lain, printing baju biasa, t-shirt ke apa pun diorang buat juga. Harga berpatutan. Kalau korang berminat, link Instagram Everado Design ada dekat ruangan description kat bawah. So korang boleh tengok lah diorang punya hasil kerja design-design diorang dekat Instagram diorang. So follow Everado Design dan dapatkan jersey full sublimation korang daripada Everado Design. Macam ni WWE bagi nampak sikit. Dan nampak Shawn Michaels tu, kita tahulah pusingan draft yang keempat tu confirm ada NXT yang akan dipanggil naik ke main roster. Dan dia pairing dengan Road Dogg. Aku ingat akan ada gurauan yang DX versi Road Dogg lagi best ke, ataupun DX versi Shawn Michaels lagi best. Tapi diorang tak buat pun benda tu. Tak apalah, tak penting pun. Bayley pergi ke SmackDown akan bersatu dengan skandal dia, Michael Cole. Macam aku cakap tadi, mesti ada superstar NXT yang diangkat naik ke main roster. Dan kita nampak lah NXT Women Tag Team Champion Alba Fire dan Isla Dawn diumum naik ke SmackDown. Dan Indy Hartwell, it is about time Indy Hartwell diangkat naik untuk duduk dekat Raw. Tapi dua-dua orang tu sekarang ni champion. NXT Women Tag Team Champion, NXT Women Champion. Tapi nampak gaya macam Alba Fire dengan Isla Dawn ni akan kalah dia orang punya title lawan dengan Katana Chance dan juga Kaden Carter. Tapi bagaimana pula dengan Indy Hartwell? Adakah dia akan bawa title tu naik ke Raw? Aku rasa kalau dia kalah title tu pun tak apalah. Dia dah dapat peluang dah pun jadi NXT Women Champion. Good enough for her. Kalah dekat NXT Battleground nanti pun tak apa. Lepas tu barulah nak muncul kat Raw ke. Tak apa, take your time. No rush untuk Indy Hartwell. Tapi it is about time untuk Indy Hartwell naik ke main roster. Aku sukalah tengok Indy Hartwell ni diangkat naik. Untuk Alba Fire, Isla Dawn, diorang pun dah lama dekat NXT UK. Aku rasa Katana Chance dengan Kaden Carter tu pun dah lama sangat dekat NXT. Pun dah patut dipanggil naik. Dua-dua tim tu dah patut dah naik ke main roster. Tapi itulah, nampak gaya macam Katana Chance, Kaden Carter akan kekal lagi dekat NXT. Dan last kali, yang ni aku nak gelak draft kali ni, nama Omos tak ada weh. Omos yang besar gedabak macam tu, Raw dengan SmackDown pun tak nak dia dekat pusingan draft kali ni. So maksudnya opponent Seth Rollins dekat Backlash nanti bukan siapa-siapa pun lah. Confirm lah Rollins menang lawan dengan Omos nanti.
Mungkin draft dekat SmackDown kali ni rasa pendek sebab SmackDown 2 jam je. Dekat Raw nanti mungkin kita akan dapat tengok draft yang lebih panjang sebab Raw 3 jam. Secara overall, seriously, aku tak adalah kata aku terhibur sangat dengan draft kali ni. Aku just below apa yang aku impikan ataupun aku expect lah. Tapi itulah, siapa suruh aku harap benda tinggi-tinggi melangit bukan-bukan kan. Telan lah pada dia sendiri. Kan dah dikecewakan. Apa-apa pun, tak kisahlah macam mana, aku percaya pada Triple H untuk kendalikan kreatif WWE. Tapi kalau dah Vince McMahon masuk campur, tu lain cerita. Moga brand split lepas ni lebih hidup, lebih tegas. Dan aku tak sabarlah nak tengok consider macam the new era lepas Backlash nanti. Kalau aku kena pilih, aku punya best moment of the night untuk SmackDown draft Day 1 ni, aku akan pilih AJ Styles punya return. Sekali dengan time dia buat Phenomenal Forearm. Tapi worst moment pun dalam moment yang sama, iaitu bila tengok Viking Raiders kena lauk dengan kumpulan OC. Aku rasa team lain yang patut kena lauk tu. Ataupun just DOC datang buat promo settle tanpa memalukan atau menjatuhkan martabat the Viking Raiders. So guys, itu saja untuk recap SmackDown Draft Day 1. Aku banyak komplain kan. Itulah, manusia tak hati bersyukur memang macam ni. I'll see you guys again in the next video. Kita tak tahulah ada video lain dulu ke. Lagu yang hari tu top 1 betul pun aku tak up lagi. Jemput layan semua video yang ada kat screen korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.